Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang kelas English tingkatan 4 malam ini. Jadi, insyaAllah malam minggu lepas kita buat uh, kita buat okay, minggu lepas kita buat writing tentang short writing tentang email, macam mana nak minta kerja, email untuk meminta pekerjaan. Dan jadi kita akan sambung dan insyaAllah macam yang cikgu sebut dalam grup WhatsApp tadi, kita kalau boleh cikgu malam ni cikgu nak habiskan writing untuk paper yang ini. So untuk writing, untuk writing dalam bahasa Inggeris, in fact apa-apa bahasa pun lah, apabila kita berhadapan dengan kertas peperiksaan penulisan, dia punya format dia sentiasa ada di dalam dia punya instructions. Sentiasa ada di dalam instructions dia. Memang tak lari. Jadi sangat-sangat penting untuk kamu baca dan kamu faham dia punya instructions dia, especially apabila details yang ada dekat dalam instructions itulah yang akan tolong kamu menjawab soalan tu. Okay? Jadi untuk exercise yang pertama sekali kita buat malam ini, jom kita tengok. Harapnya student ready ya. During the last school holidays, your school organised an inter-school debating competition. Jadi dia kata dekat sini, semasa cuti sekolah yang lalu, dia tak beritahu cuti sekolah apa dia cuma beritahu cuti sekolah yang lalu sahaja. Your school organised an inter-school debating competition. Jadi sekolah kamu dia organize satu pertandingan debat. Inter-school ni maksudnya antara sekolah. Inter school maksudnya di antara sekolah. As one of the students involved in organising the competition, penting ni. Penting ni. As one of the students involved in organising the competition. Dia kata kat situ, sebagai salah satu daripada pelajar-pelajar yang terlibat dalam mengorganisasikan pertandingan itu. Maksudnya, sini ialah siapa penulis itu. Kamu menulis benda ini sebagai siapa. Jadi sangat penting. Jadi kamu tahu kamu ialah seorang pelajar dan juga kamu ialah seorang pelajar yang terlibat dalam organisasi pertandingan itu. Dia tak beritahu kamu apa posisi kamu, tapi dia beritahu kamu terlibat dalam organisasi pertandingan itu. And then you have been asked to write a report to the teacher advisor. Kamu diminta untuk menulis a report, satu laporan. Dekat sini dia bagi tahu format tulisan. Dekat sini dia bagi tahu format tulisan. To the teacher advisor, kepada guru penasihat. Jadi daripada arahan ini dia beritahu kamu apa yang kamu patut tulis, iaitu dalam format report, laporan, and then siapa yang menulis, iaitu kamu sebagai salah satu daripada pelajar yang terlibat dalam organisasi pertandingan itu. Jadi kita dah tahu dah kita nak tulis apa, kita dah tahu dah kita nak tulis sebagai siapa. So in your report, include the following. Dalam laporan kamu, masukkan yang kamu patut masukkan yang berikut. Jadi soalan macam ini, dia ada bagi, ini bukannya details tau. Kalau kamu perasan, dia ada bagi
macam dia ada bagi content, dia bagi isi-isi yang kamu patut masukkan dalam penulisan kamu. Tetapi kebanyakan daripada isi-isi ini kamu mesti fikir dan buat sendiri. Kalau kamu cakap tengok ya, first kali, participating teams, iaitu pasukan-pasukan yang terlibat. Dia tak bagi tahu ada berapa, tapi dia bagi tahu number. Maksudnya dekat dalam penulisan kamu, kamu patut tulis berapa tim yang terlibat dalam pertandingan itu. Sama juga dengan schools, berapa sekolah, dan age group, apa dia punya bracket umur dia. So daripada content box yang dia bagi ni, dia cuma bagi kamu konten yang kamu patut fikirkan. Jadi dekat sini tidak ada stimulus, tapi dia ada konten yang apa yang kamu patut masukkan dalam report tu lah. Jadi dia ada participating teams, dia ada aims of the competition, dia ada aims of the competition maksudnya apakah matlamat-matlamat pertandingan, and then ada bagi number of debate sessions, ada berapa sesi debat, ada berapa topik topics debated, apakah topik-topik yang didebat, and then opinions of the students from other schools, pendapat daripada pelajar-pelajar sekolah lain, and then future debating competition, apa yang patut dibuat untuk pertandingan debat yang akan datang. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Sekurang-kurangnya akan ada 6 perenggan dekat dalam penulisan kamu ni. Alright? Okay. When writing the report, you must first use the appropriate format. Gunakan format yang sesuai lah untuk laporan. Develop all the points given. Okay. Very important. Develop all the points given. Maksudnya semua poin yang diberi ini, keenam poin yang diberi ini kena ada dalam penulisan kamu. Mesti ada dalam penulisan kamu. And then give your own ideas when needed. Kejap lagi bila kita discuss point ini, kita akan tengok bahawa ada banyak dekat situ perlukan pemikiran kamu sendiri. Own ideas, ya. Alright. Yang bawah ni kamu tak payah bimbang lah. Up to 15 marks for the format, 20 marks for the quality. Okay. Now, apabila kita dah dapat paper penulisan, apabila kita nak mula tulis, apabila kita nak mula menulis sebuah karangan, sebuah essay, dia punya first step dia mesti kamu fahami apa format dan apa yang kamu nak tulis lah. Kena tahulah apa yang kamu hendak tulis. Apa yang kamu perlu tahu dekat sini ialah first kali format kamu ialah sebuah report, sebuah laporan. Jadi sebuah laporan dia ada format dia ada cara menulis dia, and then lepas kamu dah tahu apa format dia, kamu kena ada content, kena ada apa yang kamu nak tulis dekat dalam karangan itu. Jadi dekat dalam contoh soalan ini dia dah bagi tahu dah. Poin-poin tu sudah diberikan. Cuma nak kena isi je. So jom kita discuss 6 poin yang diberi ini. Alright. Jadi dekat dalam report, tidak perlu ada macam kalau macam kita buat rangka karangan yang biasa kita buat kan. Jom kita buat rangka karangan kat tepi ni. Okay. Jadi dia punya first kali fikir judul lah report on inter school debating competition. Okay, ini ialah kamu punya tajuk. Ini tajuk dia report on inter school debating competition. Now, macam biasa apabila kita nak buat laporan, dia ada 3 bahagian. First kali ialah introduction, pengenalan,
and then dia ada content, ya, isi, and then finally kita ada conclusion. Ya, kita ada penutup lah kan. Tetapi sebab ini ialah sebuah laporan, dia tak perlu ada introduction yang terlampau. Macam biasanya apabila kita nak buat introduction, kita perkenalkan apakah tajuk itu, ya, kita letak definisi tajuk itu dan sebagainya. Tetapi dalam penulisan jenis laporan, kita, sebab yalah biasalah kan, apabila kita beri laporan kepada seseorang, maka dia punya laporan itu tidak perlu, laporan ni lebih bagus dia concise, ya, dia pergi terus kepada apa yang kamu nak cakap tentang laporan itu. Tak perlu nak ditambah dengan maksud apa semua tu, tak perlu. Jadi untuk format laporan, lagi-lagi apabila dia bagi dah konten macam ini, cukup untuk kita gunakan poin pertama ini sebagai introduction. Ya, untuk penulisan jadi macam ni cukup untuk kita gunakan poin ini sebagai introduction. Tetapi sebelum kita tulis sebuah laporan, boleh tak student bagi tahu cikgu, sebelum kita mulakan penulisan kita, laporan kena ada apa? Ada tak? Sebelum kita buat perenggan pertama itu, dia ada bahan-bahan lain yang kamu perlu tambah, yang kamu perlu tulis. Dia kena ada apa? First kali dia kena ada, kamu nak tulis laporan itu kepada siapa? Kamu nak tulis laporan itu kepada siapa? Ya, okey. Cikgu buat contoh. Yang first kali kena ada to, iaitu kepada siapa. Kamu nak tulis laporan itu kepada siapa. Jadi dekat dalam ini dah bagi tahulah kan, teacher advisor. Teacher advisor tu maksudnya guru penasihat kan. So the teacher advisor. Lagi apa lagi? Apa nama? Kalau macam yang ini kamu kena fikir sendiri. Ya, yang ini kena fikir sendiri. Jenis sama ada pertandingan ini dibuat oleh sebuah kelab, mungkin dia dibuat oleh sebuah society kan, nama kelab, ataupun mungkin dibuat oleh sekolah itu sendiri kan. Contohnya macam katalah okay, kalau macam kita ambil sekolah yang dekat dengan cikgu, as English curriculum English Curriculum Society kata kan. Jadi ini ialah nama kelab ataupun nama badan yang
yang buat pertandingan itu. And then SMK Bukit Gading. Contohnya lah. Ni contoh sahaja. Kemudian kena ada date, laporan. Bila laporan ini ditulis. Bila laporan ini ditulis, kena ada. Jadi tarikh hari ini ialah 11 August 2021. First kali kena ada ini dulu. Ini laporan je. I'm sure student dah pernah diajar macam mana nak buat laporan, tapi kalau terlupa ke ataupun mungkin termiss ke kelas tu, jadi ini ialah format menulis laporan. First kali kena ada ini. And then baru kamu masuk kepada perenggan pertama. Kalau nama kamu, iaitu nama penulis laporan itu akan ada dekat paling bawah sekali. Right. And then bila dah ada benda ni, baru kita boleh pergi kepada contact, iaitu perenggan pertama. Perenggan pertama dia dah bagi tahu dah dekat sini ada 6 point yang kamu perlu tulis. Jadi kita boleh tackle je lah satu-satu. First kali ialah participating teams, kumpulan-kumpulan yang terlibat. Apa kumpulan-kumpulan yang terlibat dalam pertandingan ini? Jadi macam yang cikgu cakap tadi, apabila kita buat laporan, tak perlu ada penulisan yang berbunga-bunga, tak perlu ada details-details yang tidak berkaitan dengan laporan itu. Jadi boleh first kali kenalah bagi tahu add details about the debate competition. Kena ada kena beritahulah competition tu, kamu nak tulis laporan tentang competition yang mana satu. Jadi mungkin dekat sini kamu nak kena letak date, hari apa, kan, time, okay. And then kamu letak tentang participating teams, kan. Jadi kita kena, yang ini kamu boleh letak apa-apa pun. Jadi katalah number katalah 16 teams from 8 different schools. Jadi dekat situ saja number and schools dah dijawab. Mungkin kita nak tambah sikit lagi, kan. Number kita kata 16 tim daripada 8 sekolah yang berlainan, and then schools from the Selangor State, kata. Itu ialah detail tentang schools, kan. First kali kita buat number, iaitu 16 tim daripada 8 different schools, 16 teams from 8 different schools, and then schools are from the Selangor State, daripada negeri Selangor. And then age group, apa dia punya bracket umur dia, kan. Biasanya dia takkan jauh sangat. So kita katalah menengah atas, kan, menengah atas. Students form 4 and form 5 students. Okay. Jadi ini ialah kita punya introduction. Perenggan pertama. Cukup. Ini sahaja. Ya. Ini ialah satu perenggan. Okay. And then content.
Jadi dekat dalam content paragraph, kita cuma perlu letak 1, 2, 3, 4 lah. Jadi ada 4 perenggan yang kita boleh letak dekat dalam content paragraph, iaitu details tentang competition itu sendiri ya. First kali ialah aim of the competition. Okay, jadi kat sini dia ada bagi dua. Promote debating skills, promote the use of English in the schools involved, and then nampak tak kat bawah ni? Give one more reason. Ni yang ini, give one more reason. So, cuba student fikir, apa lagi dia punya aim pertandingan debate ini, pertandingan debat. Kenapa dibuat pertandingan debat ini selain daripada to promote debating skills ataupun to promote the use of English in the schools involved? Rasanya kenapa patut ada pertandingan debat? Ada idea tak? Untuk menguji kecekapan minda. So dalam untuk menguji, ya. Yeah. So kita boleh tambah lagi satu dekat sini. One more reason to menguji kecakapan minda, to test cekap. Apa cekap dalam bahasa Inggeris ya? To check mental and lingual competency. Okay, jadi kita kata lagi satu sebab ialah untuk menguji kecekapan mental dan bahasa untuk pelajar-pelajar yang terlibat. Boleh. Alright. Jadi itu aim of the competition dah selesai. Kemudian number of debate sessions. Ada berapa sesi debat? Yang ini kena fikir logik sikit lah. Jadi kalau kita kata tadi 16 kumpulan daripada 8 different schools, jadi first kali kena paling-paling kurang akan ada first kali ada 8 pertandingan kan. Setiap kumpulan akan berlawan satu sama lain. So ada 8. First kali ialah 8 first round uh, 8 first round debates. Lepas tu daripada 8 tu daripada 16 tim ada 8 pusingan. Daripada 8 pusingan tu akan ada 8 pemenang. Kemudian daripada 8 pemenang tu akan ada 4 lagi pertandingan for second round debates, 2 semi-final debates and 1 final debate. Jadi kesemuanya ada 8, 12, 14, ada 15 pertandingan yang akan menentukan siapa yang menang lah. Kalau student tanya macam mana cikgu dapat benda ni, jadi ia bergantung kepada berapa kumpulan yang kamu letak kan.
Kalau ada 16 kumpulan, mestilah satu kumpulan akan berlaga dengan satu kumpulan yang lain. Jadi akan ada sekurang, jadi pusingan pertama ada 8. Kemudian daripada 8 pertandingan itu, 8 tim akan menang. Jadi 8 tim itu akan ada 4 pusingan. Untuk pusingan kedua ada 4 pertandingan. Kemudian daripada 4 pertandingan itu, 4 kumpulan naik, ada 2 lagi pertandingan. Daripada 2 pertandingan itu, 2 kumpulan naik dan akan ada last sekali final lah, kan. Okay, jadi dekat sini dia beritahu number of days and then the champions. Jadi kalau ada 15 pertandingan, kita boleh kata 5 sesi debat setiap hari, kan. So 5 debate sessions per day, 3 days. For 3 days. Satu hari ada 5 sesi debat. Last kali dia ada 3 hari lah. Semua ada 15 kan tadi kan. Kita kira tadi ada 15 pertandingan kesemuanya. Jadi kalau satu hari ada 5 pertandingan, boleh dapat 3 hari. And then the champions. Siapa yang menang. Kita boleh, yang itu kita boleh tulis apa-apalah kan. The winning team was from SMK Sarjana Utama, kata. Okay. Yang itu perenggan yang ketiga. Perenggan pertama, perenggan kedua, perenggan ketiga. Okay. And then bagi lawa sikit. Okay. Kemudian perenggan ketiga. Konten perenggan ketiga, ini perenggan keempat ya. Topics debated. Jadi dia beritahu apakah topik-topik yang didebat. First kali, life in the rural areas is better than life in the city. Ini ialah satu topik. Kemudian dia tulis kat bawah tu, give one more topic. Bagi satu lagi topik untuk didebatkan. Jadi cuba fikir, apa topik yang sesuai untuk pertandingan debat? Ada idea tak? Kalau kamu tulis economic problem sahaja, apa yang akan didebatkannya? Dia kena bagi details ya, kena bagi details. Kalau tidak, kumpulan-kumpulan yang akan debat tu pun tak tahu dia debat cerita apa. Okay, katalah kita nak cerita tentang economic problem. Jadi apabila kita nak debat, kan, biasanya dia ada 2 point yang bercanggah. Ya. It can be about anything, yes, tapi dia kena yang dia kena sesuai dengan pertandingan sekolah lah. Make school a safer place. Macam mana? How? Apa yang akan didebat? Contohnya katalah macam mana, how do you make a school a safer place is a good topik tau. Dia sebenarnya topik yang sangat-sangat bagus. Tetapi apa yang akan didebatkan? Kita tengok contoh yang dia bagi. Contoh yang dia bagi, life in the rural area, ya, kehidupan di rural, ya, bahagian kampung is better than life in the city. Lebih baik daripada hidup di bandar. Jadi dekat situ kamu nampak kalau ada 2 kumpulan, satu kumpulan kata rural life is better. Hidup di kampung lebih bagus. Satu grup kata
hidup di bandar lebih bagus. Kemudian masing-masing ada poin masing-masing lah. Jadi title kamu mesti boleh buat macam tu juga. Ada idea? Jom kita tengok, jom kita kupas idea yang kawan kamu bagi tu ya. Kawan kamu bagi make school a safer place. Cara macam mana? How do we make school a safer place? Come on. How do you make school a safer place? Ada idea tak? How? Bagaimana? Ya, okey. Dekat Malaysia kita tak nampak sangat tau masalah ni. Tetapi kalau macam dekat US, kamu tahu tak dekat US ada cikgu tak tahulah cadangan ke ataupun sudah pun diimplementasikan, tetapi diorang ada letak ada sekolah-sekolah yang letak apa pengesan metal detector, pengesan besi dekat pintu masuk sekolah tu. Macam dekat airport tu kan, kalau ada student yang pernah pergi ke lapangan terbang ke, dia orang ada metal detector tu tau, apa nama tu, stesen pengesan besi tu, yang di mana kalau kamu lalu dalam dia, kemudian kamu ada bawa benda besi dekat dalam beg kamu ke, bawah baju ke apa ke, dia akan ada alarm, dia akan ada bunyi. Jadi dekat situ, itu ialah satu cara untuk memastikan bahawa pelajar selamat. Sebab pelajar tak boleh bawa senjata masuk dalam sekolah kan. Tetapi perlu ke tak perlu? Jadi itu ialah satu satu isu debat yang sangat-sangat popular sekarang. Kan? Jadi kalau kita nak tukar idea kawan kamu itu ya, make school a safer place, kita boleh tambah dekat sini uh, topik debated, more strict school safety regulations. Jadi kita boleh kata topik kedua ialah are more strict school safety regulations necessary? Perlu ke tak perlu apa namanya tu undang-undang keselamatan sekolah yang lebih ketat? Perlu ke tak perlu? More strict, ya, more strict ke stricter? Stricter. Okay, nampak tak? Stricter school safety regulations necessary? Adakah apa undang-undang keselamatan sekolah yang lebih ketat diperlukan? Jadi apabila dia punya topik dia macam ini, nampak tak? Boleh didebatkan. Ada satu kumpulan yang kata perlu, ada satu kumpulan yang kata tak perlu. Dan kedua-duanya ada dia punya point masing-masing. Jadi kita boleh kata, okay, ini ialah topik yang kita akan debatkan. Alright. Jadi itu ialah topik debated. Okay, next.
opinions of the students from other schools. Jadi, apakah pendapat daripada sekolah-sekolah yang student daripada sekolah-sekolah yang lain? Apa dia punya pendapat dia? Jadi mungkin kita boleh kata highly praised, kan? Mendapat pujian yang tinggi, kan? And then kita boleh kembangkan lagi apa yang di highly praised-kannya, apa yang dipujinya, kan? Kan? Apa yang dipuji, ya? Kalau kita tulis kat situ highly praised, kan? Dipuji. Jadi apa yang dipujinya? Ya, highly praised contohnya uh, hospitality, ya kan, apa namanya tu, maksudnya dia ada apa, bila tetamu datang, ada orang yang berjumpa dengan tetamu tu, and then ada tempat untuk tetamu, ya, and good public relations, ya, hubungan, maksudnya ada bahagian competition tu yang dia maksudnya tetamu yang datang ke sekolah itu dia berasa di welcome lah, kan. Lagi apa lagi? Sebab ini ialah satu pertandingan, kita boleh kata excellent uh, excellent timekeeping, kan. Jadi macam kita beri pertandingan tu dekat dalam jadual, kata sepatutnya habis pukul 1. And then pukul 1 habis. Alright. Itu ialah opinions of students from other schools. Kemudian, last kali, future debating competition. Okay, kalau kamu perasan, tadi dia punya point dia dekat sini menggunakan recommendation, kan? Recommendation. Jadi kita boleh gunakan itu sebagai kita punya conclusion. Jadi dekat sini kamu boleh letaklah apa-apa pun, ya, tak kisah pun kamu letak apa rekomendasi yang sesuai untuk satu pertandingan debat, ya. Contohnya macam create and present extra awards for specific students or teams. Such as for discipline. And best use of language. Okay, jadi kita recommend kata selain daripada selain daripada pertandingan yang menang tempat nombor 1, tempat nombor 2, tempat nombor 3, kita bagi juga hadiah-hadiah
Ya, extra awards, ya, hadiah-hadiah extra mungkin kepada specific students or teams, ya, kepada student-student ataupun kumpulan-kumpulan yang tertentu. And then mungkin untuk disiplin, ya, ataupun untuk penggunaan bahasa yang terbaik. Alright. Dan jadi itu ialah dia punya recommendation dia. Right. Now ini ialah kita punya rangka karangan kita. Ya, ini ialah kita punya rangka karangan kita. Kita dah tengok dah setiap satu daripada poin yang dia beri itu dan kita dah kembangkan supaya dia boleh jadi satu rangka yang kita boleh tulis balik menggunakan ayat yang penuh lah kan. Menggunakan ayat yang penuh. Now, bila kita dah selesai dah rangka karangan itu, masa untuk kita tulis lah. Tulis laporan itu. So, macam yang cikgu cakap tadi, first kali dekat dalam laporan ini kena ada penerima laporan itu, ya. So, to the teacher advisor. English Curriculum Society. SMK. Okey kan dia? Okay. And then date 11 August 2021. Alright. Perenggan pertama laporan, ya, sama juga dengan surat lah, ya, sama juga dengan surat. Perenggan pertama laporan tidak perlu ada gap. Ya, ingat ya, perenggan pertama laporan tidak perlu ada gap. Alright. So first kali kita nak introduction. Add details about the debate competition. Okay, first kali kita kena sebutlah report ni tentang apa. Kan? Report ni tentang apa. Jadi tajuk dia dekat situ. Report on inter-school debating competition. Betul lah. Laporan report. And then tambah details. Kita boleh kata the inter-school debates 2021 were held at our school on Friday. Mungkin kita nak letak katalah sebab dia 3 hari. Jadi kalau bermula, jadi last Friday berapa bulan? 6 bulan. Okay. 6th of August 2021. Okay. 6th of August. Untuk yang pertama tak payah. Untuk perenggan pertama tak payah. Untuk laporan. Sama juga dengan surat, ya. Perenggan pertama tidak perlu. Yang ini bukan perenggan pertama. Yang ini tajuk. Ya, yang ini ialah tajuk. Yang ini bukan perenggan. Yang ini baru kita mulakan dengan perenggan. Kita nak buat introduction tu. Ya? Yeah? Alright.
Alright. And then kita nak letak participating teams. A total of 16 teams from participated in the competition with 2 teams representing 8 schools from the Selangor State. Jadi kalau kamu perasan, dia tak payah ada penambahan yang yang tidak perlu. Ya. Ini ialah laporan ni dia business only kan, ya, business only. Jadi tak perlu ada penambahan yang tak perlu. And then kita dah tulis dah numbers 16 teams from 8 different schools. Schools are from the Selangor State, daripada negeri Selangor, and then the participating students are were. Ini ialah past tense ya. Were mainly from form 4 and form 5 students of each school. Okay, cukup. Ini ialah introduction. Perenggan pertama ya, ini ialah introduction. And then bila kita masuk kepada perenggan kedua, dekat situ baru kita buat perenggan. Buat gap tu. Ya. Okay. The competition was held by the English Curriculum Society for 2 main reasons. Firstly, apa sebab dia? Okay, macam yang kita itu dia dah bagi tahu kan apa reason pertama dia. Reason pertama dia ialah dia ada 3. Oh, 3. 1, 2, 3. So, 3 main reasons. Firstly, it is to promote debating skills among the students. Secondly, it is to promote the use of English in the schools involved. And then, thirdly, nampak tak? Sebab ini ialah satu report, ini ialah satu perenggan, tak payah nak fikir penanda wacana yang canggih-canggih, next apa semua, tak payah. Pertama, kedua, ketiga. Cikgu harap kamu perasan ya. Jadi cara penulisan dia berbeza dengan kalau kita nak buat story ataupun kalau kita nak buat surat tidak rasmi kan. Cara penulisan dia sangat berbeza ya. Thirdly, kita tengok to test the mental and lingual competency of the involved students. Okey, jadi ini ialah perenggan yang kedua. Perenggan yang ketiga cerita tentang the number of debate sessions.
the competition kita dah sebut ada competition dekat perenggan kedua tu. So kita tak payah sebut the competition lagi. There were a total of 6 teams. Okay. Jadi dekat dalam perenggan pertama, cikgu guna numbers kan. Jadi dekat dalam surat rasmi, seelok-eloknya jangan guna numbers, guna words full words. 8. There were a total of 16 teams participating in yang kita tulis tadi lah kan, 15 debate sessions kan, 8, 12, 14, 15. 5 debate sessions were held on each day of the competition, spread around 3 days. 5 debate sessions were held on each day of the competition, spread around 3 days. And then dia punya details yang seterusnya ialah the winning team was from SMK Sarjana Utama. Boleh tulis tu je lah kan. The winning team was from SMK Sarjana Utama. Okay. Kalau nampak macam pendek sangat, kita bolehlah kita bolehlah tambah dekat sini. 5 debate sessions. 8 first round debates. 4 second round debates, 2 semi-final debates, and 1 final debate. And ditambah 5 debate sessions were held on each day of the competition, spread around 3 days. Okay, ini ialah details yang kita buat dekat dalam grup tadilah. Details yang kita buat dalam grup tadi. Alright. Perenggan seterusnya ialah topics debated. So topics debated, dia ada bagi dia ada bagi the first one kan. So kita tulis je lah kat situ. The topics that were debated in the competition. Sebab ada 2 mungkin patut kita tulis there were 2 topics debated in the competition. The first topic is whether life in the rural areas is better than life in the cities. The second topic is whether
stricter school safety regulations are necessary. Okay, ini ialah topik yang debated. And then opinions of the students from other schools. The debating competition was highly praised by the students involved from other schools. In particular, apa yang apa yang dipujinya. Kalau kita kata highly praised saja tak cukup kan. Jadi apa yang dipujinya. Okay, in particular, our school's hospitality in welcoming the guests as well as our good public relations were noted positively by the guests. We were also complimented in our excellent timekeeping for the competition. Jadi ini semua daripada inilah, daripada point yang kita buat tadi. And then finally dia punya recommendation. Itulah. Okay, finally dia punya recommendation. For future debating competitions, we strongly recommend for the creation and presentation of extra awards for specific students or teams. The extra awards can be for best discipline during debate or for best use of language. Okay, dah. Itu ialah dia punya final one. Now, macam mana kita nak tutupkan laporan itu, ya? Tak cukup sampai sini saja, ya. Sama juga macam dekat atas ni dia ada nama penerima, ya, nama penerima laporan itu, dan bila laporan itu ditulis, akhir sekali kena ada nama penulis itu sendiri. Ya. Reported by, dilaporkan oleh, dekat sini tulis nama kamu lah. Dan ini sepatutnya ada apa? Ini sepatutnya ada sepatutnya ini ialah tanda tangan kan? Then and then apa kamu punya
kenapa kamu tulis report tu? Biasanya sebab kamu ialah secretary. Ataupun secretary dalam bahasa Melayu apa ya? Cikgu lupa lah. Setiausaha ya, setiausaha ya. Setiausaha untuk apa? Setiausaha untuk untuk kelab ni lah. English Curriculum Society. Okey, jadi dekat situ selesai kita punya report. Ini ialah habis kita punya report, laporan. Okey. Mulakan dengan penerima, tarikh, tajuk, and then apa yang dia nak kamu masukkan dalam laporan itu, habiskan dengan nama penulis, tanda tangan dan kamu punya position. Ya. Okey. Jadi ini ialah cara untuk membuat laporan. Jadi kejap lagi selepas kelas habis, cikgu akan hantar balik dokumen ini dekat dalam grup form 4 supaya supaya kamu boleh tengoklah ya apa contoh-contoh yang macam mana nak buat ya, tengok dia punya contoh rangka karangan dan dia punya contoh karangan itu sendiri. Kemudian cikgu nak kalau kamu ada masa dan kalau kamu ada kalau rasa macam nak buat, kamu boleh buat yang seterusnya. Kalau yang seterusnya ni dia sama sahaja. Sama. Jadi ini ialah exercise untuk kamu buat. Ya, minggu depan kita akan mulakan dengan tajuk dan uh, uh, tajuk dan exercise yang baru. Ya, untuk minggu depan kita akan buat exercise yang baru. So yang ini ialah exercise untuk kamu buat ya. Kalau kamu buat dan kamu nak cikgu tengok, kamu bolehlah hantar kepada cikgu guna WhatsApp. No problem. Alright. Jadi sebelum cikgu tamatkan kelas, ada soalan tak? Tak ada cikgu. Alright. Tak ada cikgu. Kalau ada dan kamu nak come in contact dengan cikgu personally pun boleh ya, WhatsApp je my number, no problem. Nak tahu number cikgu yang mana satu, kejap lagi cikgu akan upload yang dah ada jawapan ni, number tu lah ya. Alright. Jadi kalau tak ada soalan, cikgu tak makan kelas dengan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kerana datang. Ya, good luck. Ya, penulisan ni dia memang waalaikumsalam. Okey. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Ya, sama-sama. Ya, you're welcome. Sikit je kehadiran